Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, relevan dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya, dan tentulah tumpuan kita masih lagi kepada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, keterjaminan makanan. Dan ini merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya, penekanan yang harus diberikan, dan sudah pastilah kalau anda mendengar tentang pembentangan kajian separuh penggal yang dilakukan ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen pada hari Isnin yang lalu, sudah pastilah banyak perkara yang disentuh dan antaranya ialah berkaitan dengan keterjaminan makanan, dan inilah merupakan fokus kita bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang berbahagia, Datin Zaedah Muhammad Esa, iaitu pengarah bahagian pertanian di Kementerian Ekonomi. Jadi Datin, apa khabar? Khabar baik. Ini pertama kali rupanya Datin bersama kami di Ruang Bicara, ya. Kami terima kasih kerana menjemput Kementerian Ekonomi dalam program ini, Tuan. Kami juga berterima kasih atas kesediaan Datin untuk bersama dengan kami. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pelbagai pandangan dan juga pendapat. Jadi terima kasih juga dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Navin Sinnathamby, iaitu Ketua Jabatan Ekosistem Pertanian Digital dan Teknologi Drone di Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC. Jadi Navin, apa khabar? Salam sejahtera, Tuan. Salam Malaysia Madani bagi penonton di rumah. Terlebih dahulu dengan izin, Tuan, biar saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Betul. Kepada setiap lapisan Malaysia, rakyat Malaysia yang dihormati sekalian. Salam sejahtera. Okey. Baik, macam saya katakanlah, ini merupakan satu topik yang cukup relevan dan menarik sebenarnya, dan kalau anda yang mungkin sedang bersama kami menyaksikan program Ruang Bicara ketika ini, kami juga mendapat keizinan daripada kedua-dua tetamu untuk membuka talian kepada anda. Jadi seperti biasalah kita menyediakan dua talian, 03 2604 0155, dan satu lagi talian ialah di 03 2694 0155. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dululah sembang-sembang ini bersama dengan Datin Zaedah. Ini merupakan sesuatu yang cukup penting macam saya katakan. Tetapi mungkin buat permulaan inilah bagi Datin sendiri, apakah sebenarnya ada perbezaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini berbanding dengan rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dilancarkan sebenarnya pada tahun 2021 itu, Datin? Terima kasih Tuan Syakawi. Untuk makluman semualah di rumah, penonton-penonton, rancangan Malaysia ke-12 ini kita lancarkan pada tahun 2021 pada September, dan pada ketika rancangan ini digubal, ia berlatar belakangkan situasi ekonomi pada masa itu, dan simulasi yang kita buat adalah berdasarkan kepada keadaan semasa ketika itu, dan 2 tahun telah berlalu. Dan pada masa itu rancangan Malaysia ke-12 kita bertemakan kepada makmur, inklusif dan mampan. Itu adalah tema kepada rancangan Malaysia ke-12. Tempoh masih sama, 2021 sehingga 2025. Manakala kita dah beralih, ekonomi kita telah beralih, telah pulih, dan kita tahu bahawa situasi telah berubah. Dan kajian separuh penggal memang kita buat bagi setiap rancangan Malaysia, dan pada ketika ini rancangan Malaysia ke-12 memang adalah satu masa yang amat kritikal untuk kita melihat semula sasaran rancangan Malaysia ke-12, bagaimana kita nak jajarkan inisiatif kita supaya mencapai sasaran dalam tempoh terakhir tahun 2025. Jadi oleh kerana itu, dalam kajian separuh penggal ini kita gubal semula secara keseluruhan. Rancangan Malaysia ke-12 ini masih lagi menjadi satu rangka rancangan jangka sederhana bagi negara. Ia meliputi keseluruhan sektor
infrastrukturnya, sosialnya, ekonominya, budayanya, semua kita rangkumkan dalam rancangan Malaysia. Jadi dalam kajian separuh penggal, kita sentuh juga mengenai keseluruhan ekonomi, tetapi temanya telah berubah. Ya, bagaimana kita nak mencapai mendapat rakyat yang sejahtera, bagaimana kita hendak mencapai negara berpendapatan tinggi. Tetapi pada masa yang sama, kita mahu ekonomi kita dan kewangan kita yang mampan, ya, tidak rapuh. Kita dah ada pengalaman, ya, bagaimana ekonomi kita terganggu dengan isu-isu luaran dan juga isu-isu domestik. Jadi kita nak kekal ampuh lah dalam kita punya pengurusan sosioekonomi negara. Jadi kajian separuh penggal ini kita gubal berdasarkan kepada 3 tema juga, Tuan Syakawi. Kita ada pembangunan mampan, kita ada sejahtera dan juga berpendapatan tinggi. Dan beberapa inisiatif ataupun sasaran juga kita telah olah semula dalam kajian separuh penggal ini, Tuan. Okey, kita juga nak dapat pandangan rakan kita daripada MDEC lah. Bila kita cakap tentang keterjaminan makanan, ini merupakan satu isu yang mungkin dilihat begitu serius, terutamanya oleh rakyat jelata sendiri, rasa bimbang, rasa takut dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa dunia sekarang ini menghadapi pelbagai cabaran lah. Bila kita kaitkan dengan industri pertanian itu sendiri, kita menempuh tentang keadaan cuaca yang tidak menentu. Kita juga sedang menghadapi suasana peperangan di beberapa negara dan sebagainya. Tapi bagaimana Tuan melihat sendiri, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sektor pertanian ini berpotensi sebenarnya untuk ditangani sebenarnya, Tuan? Soalannya ringkas, Tuan, tapi jawapannya kompleks sebenarnya. Okay. Istilah usahawan tani, Tuan, merujuk kepada golongan petani, peladang, penternak, nelayan dan sebagainya. Ya. Kalau dilihat daripada aspek cabaran, usahawan tani ini memang terlalu banyak. Daripada operasi tanaman yang merangkumi fertigasi, irigasi, kawalan perosak, masalah tenaga pekerja asing dan juga pemasaran dan sebagainya. Cabarannya terlalu banyak. Now, bila dilihatkan daripada segi cabaran, sektor pertanian khususnya sering dikaitkan dengan konsep 3D. Istilah English yang dinamakan dirty, iaitu kotor. Difficult, susah. Dangerous, berbahaya. Bagi kami di MDEC, istilah ni atau konsep ni tak salah, tapi pada masa yang sama kurang tepat. Kenapa? Kini dengan peraliran revolusi perindustrian keempat, pelbagai teknologi digital yang berasaskan otomasi, mekanisasi telah digunakan oleh usahawan tani untuk meningkatkan produktiviti, untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan kos operasi. Macam Tuan kata tadi tu, asas kepada keterjaminan makanan negara adalah pengeluaran makanan atau produktiviti bekalan makanan negara kita. Masa COVID ni pelbagai cabaran ditempuh khususnya oleh usahawan tani yang tak dapat turun ke ladang untuk mengair, membaji dan sebagainya. Tapi kini dengan penggunaan teknologi digital seperti internet kebendaan, data raya dan kecerdasan buatan, petani mampu memantau tapak ladang mereka daripada di mana-mana juga. Yang mampu meningkatkan pendapatan dan produktiviti bekalan makanan negara kita. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi ini mampu mengurangkan kebergantungan negara kita kepada bekalan import atau bekalan makanan import negara kita. So selaras dengan dating kata tadi, kadar adaptasi sasaran kadar adaptasi teknologi digital untuk rancangan Malaysia ke-12 disasarkan kepada 40%, Tuan. Malaysia kini dalam posisi yang sangat baik bagi saya, landasan yang terbaik menghala ke arah adaptasi secara berskala. Okey, kita akan sambung lagi. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Tapi kembali semula kepada Datin sebenarnya. Daripada apa yang disebut oleh rakan kita lah. Jadi kita tahulah banyak cabaran sebenarnya yang terpaksa dihadapi bila kita bercakap tentang tumpuan ke arah security makanan itu sendiri. Tetapi apakah isu-isu utama yang berkaitan dengan subsektor agro makanan ketika ini yang mungkin dapat kita perjelaskan kepada penonton-penonton kita, Datin? Baik, terima kasih, Tuan. Kalau kita sebut mengenai keterjaminan makanan, kita selalu merujuk kepada definisi daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian, iaitu FAO, Food and Agriculture Organisation.
yang mana mereka mendefinisikan security makanan ini atau keterjaminan makanan ini ialah semua orang pada setiap masa mendapat akses kepada makanan, pada makanan yang selamat, yang sihat, supaya mereka ini boleh menjalankan aktiviti harian mereka secara sihat dan aktif. Jadi bila kita sebut tentang keterjaminan makanan ini, isu memang banyak, Tuan. Isu memang banyak. Kita ada isu di peringkat global dan kita juga ada isu di peringkat domestik. Tuan ada sebutkan tadi bahawa pada peringkat awal tadi kita ada isu geopolitik, kita ada isu perubahan iklim. Ini semua mempengaruhi kita punya keterjaminan makanan. Dan bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan ini, sebenarnya kalau secara orang awam ialah makanan tersedia di atas meja mereka. Jadi macam mana kita nak pastikan ketersediaan makanan itu? Memang kita terkesanlah daripada isu-isu global, iaitu perubahan iklim yang mana dia menjejaskan produktiviti dan juga pengeluaran makanan. Kita nampak data-data pengeluaran makanan dalam negara kita pun semakin berkurang. Satu lagi isu global ialah dari segi gangguan rantaian bekalan. Contoh macam semasa kita COVID dulu. Bagaimana kita terganggu apabila pergerakan logistik, barang-barang makanan kita ini tergugatlah dari situ rantaian bekalan. Dan yang ketiga saya perlu sebutkan juga ialah sekatan perdagangan. Malaysia kita memang satu negara yang kita berdagang. Dan apabila ada negara pengimport kita yang mengenakan sekatan perdagangan, dia sedikit sebanyak memberi kesanlah kepada ketersediaan makanan dalam negara. Itu isu di peringkat global, Tuan. Di peringkat domestik pula kita dapat lihat kita punya ketersediaan dari segi produktiviti kita yang rendah, dan juga usia petani kita yang semakin tua, dan penglibatan golongan muda mungkin tidak berapa menarik dalam sektor pertanian ini yang Tuan Navin sebutkan tadi. Sektor ini ialah sektor 3D. Jadi tugas kami lah untuk kami menarik minat golongan-golongan muda untuk menceburi bidang pertanian. Dan saya juga suka berkongsi lah, Tuan. Kita sektor pertanian ini data pun jadi satu masalah. Data yang kita ada bagi sektor ini menjadi satu masalah. InsyaAllah kita ada caralah untuk kita tangani isu-isu yang saya sebutkan tadi dalam kajian separuh penggal. InsyaAllah. Okey, menarik daripada apa yang disebut oleh Datin sebenarnya, Navin. Kalau kita dengar dengan jelas, beberapa persoalan yang menarik adalah pertama tentang apa yang disebut oleh Datin tadi, produktiviti yang rendah, dan kemudiannya untuk menarik golongan muda supaya berminat menceburkan diri ataupun terlibat dalam industri ataupun dalam industri pertanian ini sendiri. Tapi mungkin saya juga tertanya apa sebenarnya peranan MDEC dalam usaha untuk memenuhi seperti apa yang dikehendaki sebenarnya. MDEC ni, Tuan, adalah agensi kerajaan di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana mandat MDEC yang utama adalah untuk menerajui transformasi digital dalam pelbagai subsektor ekonomi yang utama ke arah melonjakkan ekonomi digital negara. So, salah satu daripada inisiatif MDEC yang dibangunkan sejak tahun 2018 dinamakan Digital AgTech. Secara ringkasnya, Digital Agriculture Technology. Fokus AgTech atau program Digital AgTech ini adalah dua aspek utama. Satunya transformasi, di mana pelaksanaan banyak projek perintis berteraskan teknologi digital seperti saya katakan tadi. Inisiatif ini dimajukan oleh MDEC dengan kerjasama pelbagai pihak pemegang taruh, seperti pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, singkatannya KPKM, Lembaga Pertubuhan Peladang, Jabatan Pertanian, MARDI, Agrobank. Yang paling penting dengan sokongan dan aspirasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya adalah latihan bimbingan kepada golongan usahawan, terutamanya golongan muda, untuk berkecimpung dalam sektor pertanian berteraskan teknologi digital. Dulunya tahu, Tuan, golongan usahawan tani was-was sama ada teknologi digital ni berkesan ke tidak, mahal ke tidak. Soalannya telah beralih kepada sekarang pelbagai teknologi yang telah disedia ada. Seperti misal kata, Tuan, sekarang telah diwujudkan Direct Tani. Direct Tani merujuk kepada Directory Pertanian Pintar yang diwujudkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM.
di mana kesemua teknologi tempatan yang telah dibangunkan oleh rakan ekosistem tempatan kini disenaraikan di Direct Tani. Untuk penonton di rumah tu yang ada kesempatan boleh buka telefon pintar, type Direct Tani, link yang pertama tu adalah akses. Link ini adalah untuk tontonan umum. Sebab usahawan tani sekarang boleh melihat senarai tersebut dan boleh memilih dan mempunyai peruntukan daripada pihak Agrobank melalui KPKM sebanyak 60 juta ringgit untuk adaptasi teknologi digital. Now, apa yang menarik minat golongan belia, terutamanya golongan belia adalah teknologi digital. Misal kata tuan, saban hari bila kita balik hari, nak makan bersama keluarga, anak semua asyik pegang handphone sahaja, telefon pintar. So teknologi digital lah menjadi penarik minat golongan muda. Macam Datin kata, macam tuan kata tadi, kita sekarang, Malaysia sekarang beralih daripada fasa 3D, sektor pertanian daripada 3D kepada 1D, D besar, digital. So yang menjadi minat atau faktor penarik utama golongan belia, wanita, pesara dan sebagainya, adalah teknologi digital. Saya nak tanya satu soalan sebelum kita pergi kepada Datin. Bila you cakap tentang digital technology, beralih teknologi digital kepada industri pertanian. Tadi pun you mention about the cost. Betul. Dan kemudiannya minat. Betul. Jadi setakat ini daripada pemerhatian dan juga kajian MDEC, apakah ianya akan mendapat sambutan seperti apa yang diharapkan oleh MDEC sendiri? Sejak inisiatif atau program ini dimajukan oleh MDEC dengan kerjasama pihak pemegang taruh termasuk Kementerian Ekonomi, KKD, KPKM, LPP dan sebagainya, yang menjadi faktor yang menggalakkan MDEC untuk meneraju inisiatif ini adalah minat golongan muda, tuan. Rata-ratanya dalam lingkungan 30% golongan muda telah mula menceburi sektor pertanian digital ni. So, tanda yang baik. Dulunya kalau ditanyakan golongan belia, sama ada mereka berminat untuk menceburi sektor pertanian, jawapan ketaranya tidak. Tapi sekarang berminat. Nak. Dalam hari-hari kami mendapat email, telefon calls daripada petani, khususnya golongan belia, yang bertanya-tanya bagaimana untuk menceburi sektor pertanian digital. So minatnya dah mendadak. Perubahan ketara dah mendadak. So sekarang bagaimanakah Malaysia boleh fokus kepada golongan belia untuk menggalakkan mereka untuk menceburi sektor pertanian digital selaras dengan aspirasi kerajaan. Misal kata tuan, kita ada dasar agro makanan negara dan 2.0 dan kita ada juga pelan kajian rancangan Malaysia ke-12. Kalau dilihat daripada bab ketiga, bahagian A7 dan juga teras 1 di bawah dasar agro makanan negara, kedua-dua dasar dan kajian ini merujuk kepada terma yang sama, iaitu menggiatkan aktiviti pertanian pintar, khususnya golongan belia. Okey, kembali semula kepada Datin. Mendengar dengan dari apa yang disebut oleh rakan kita lah. Ini satu perkembangan yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi daripada kajian separuh penggal yang telah pun dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, apa isu-isu utama sebenarnya Datin yang dilihat yang perlu diberi perhatian yang serius dan segera sebenarnya bila kita bercakap tentang ialah keterjaminan makanan itu secara keseluruhannya, Datin. Dalam keterjaminan makanan ni, tuan, kita bercakap tentang soal teknologi, kita nak meningkatkan produktiviti dan selalunya memang kita ada 4 indikator utama lah bila kita cakap tentang keterjaminan makanan. Kita bercakap tentang ketersediaan, kita bercakap tentang kebolehcapaian, kita bercakap tentang penggunaan makanan itu sendiri, utilization, dan juga kita bercakap tentang kemampanan. Ini adalah 4 dimensi dalam keterjaminan makanan yang digariskan dalam Global Food Security Index oleh Economist Impact. Jadi dalam kita menangani isu-isu ini, isu yang besar kita dah tahu isu yang besar apa yang telah kita sebutkan tadilah, isu peringkat global, peringkat domestik. Dan kita hanya ada berbaki 3 tahun untuk kita capai sasaran dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi dalam kajian separuh penggal ini, kita namakan inisiatif itu di bawah High Growth High Value, HGHV. Dan dalam kajian separuh penggal ini kita ada 17 HGHV dan salah satu daripadanya ialah mengenai pertanian dan industri asas tani. Jadi dalam untuk pertanian dan industri asas tani ini kita dah letakkan perincikan ada 4 inisiatif yang akan kita laksanakan
di bawah HGHV Pertanian dan Industri Asas Tani. Ya. So inisiatif yang pertama, pertanian moden. Kita perlu modernkan sektor pertanian kita kerana kita tahu bahawa sumber tanah kita semakin berkurang, semakin terhad. Dan kita tidak boleh meningkatkan produktiviti dengan kita memperluaskan lagi kawasan tanaman kita. Tetapi jika kita menggunakan kawasan tanaman yang sedia ada, tetapi kita masukkan elemen teknologi, kita masukkan benih yang lebih baik melalui research and development kita, R&D, maka mungkin kita akan dapat tingkatkan produktiviti. Dan ini adalah salah satu inisiatif di bawah Kajian Separuh Penggal yang mana kita perkenalkanlah, kita reintroduce, kita perkenalkan semula pertanian moden. Keduanya ialah kita mula nak menceburi pertanian rendah karbon. Dan ini akan menjadi kita punya hala tuju supaya nanti pada rancangan Malaysia yang seterusnya dia dah ada foundation yang kukuh untuk kita punya kemampanan. Saya sebutkan tadi kita ada ketersediaan, kebolehcapaian, penggunaan dan juga kemampanan. So ini adalah aspek yang kita perlu siapkan diri kita pada masa sekarang supaya kita boleh mengorak langkah yang lebih baik dalam rancangan Malaysia ke-13. Tambahan kepada ketersediaan di bawah Kementerian Ekonomi juga tuan, dalam bulan Februari kita telah lancarkan inisiatif pendapatan rakyat. Inisiatif pendapatan rakyat ini ialah satu inisiatif di bawah Kementerian Ekonomi untuk kita libatkan golongan miskin dan miskin tegar supaya mereka boleh meningkatkan pendapatan, dan salah satu daripada program di bawah itu ialah kita namakan Intan. Intan ni nama macam perempuan tapi bukan. Ia adalah inisiatif usahawan tani. Jadi sasaran kita dalam kajian separuh penggal ini, kita nak sasarkan, kita buka 2,000 ekar kawasan tanaman baru yang kita akan menggunakan tanah-tanah terbiar. Banyak. Kawasan tanah terbiar ni sangat luas, tetapi bila kita dapat menggunakan tanah-tanah terbiar ini dengan tanaman makanan, kita nombor satu, kita tingkatkan pendapatan golongan yang terlibat dalam sektor pertanian ini. Yang kedua, kita boleh pastikan juga bekalan makanan itu dekat dengan kita dan kita boleh mengurangkan jejak karbon. Maknanya pemasaran itu dalam kawasan sekitar. Dan yang ketiga, kita nak juga tingkatkan penggunaan teknologi dalam pertanian ini. Jadi setakat ini tuan, suka saya kongsikanlah IPR, Intan, kita telah ada kelulusan projek sebanyak lebih kurang 12 projek dan telah ada kelulusan untuk 800 ekar tanah setakat ini dalam tempoh 6 bulan pelaksanaan daripada Februari hingga September ini tuan. Jadi tanaman yang kita fokus ialah yang kita ada kadar sara diri yang rendah, contoh macam cili, kadar sara diri kita 29% saja, kita import banyak, tinggi, tetapi kita sesuai ditanam di Malaysia. Jadi mengapa perlu kita import? Jadi itulah salah satu daripada inisiatif kami tuan. Okey, menarik. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika untuk memberi ruang kepada tetamu-tetamu kita meneguk minuman yang kita sediakan, membasahi tekak. Tapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sebenarnya. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sarkawi. Ya, selamat Malaysia ya. Ya, selamat Hari Malaysia. Alangkah sedihnya rakyat kita dan juga pegawai kita begitu lambat sekali memikirkan soal ini. Sudahlah keadaan kucar kacir kita sekarang baru kita memikirkan untuk menanam ini, menanam itu. Why not? 10 tahun yang lalu, waktu kita 230 juta, sekarang kita sudah 40 juta. Paling sikit juta kita dibandingkan dengan negara lain yang tidak ada ekonomi membangun. Malaysia lah yang paling ekonomi membangun, tapi ini program-program ataupun proposal-proposal yang untuk rakyat di bawah tu kurang. Tidak ada. Jadi saya ingat pegawai saja. Pegawai itu begitu ramai sangat. Tapi tidak pandai to create. Tidak pandai to create apa yang sepatutnya telur ni 10 tahun kita sudah tidak bermasalah. Dan juga beras ini pun sudah 10 tahun tidak bermasalah. Kerana rakyat kita begitu sedikit sekali saja. Tapi kita mungkin tidak bagi peluang. Pegawai yang ada di sana tidak turun ke bawah.
mengasih tahu, memberitahu untuk nak dibuat segala ini ni. Why not the time of the digital come together lah dengan petani-petani. Okey. Kita haruskan lebihkan. Jangan nanti tidak ada lagi buah-buahan. Jangan lagi tidak ada ikan. Jangan lagi. Buatlah sekarang ni. Buatlah sekarang ni sebelum kita kemiskinan, kekurangan sama dengan jiran-jiran kita yang turun dia punya keuangan. Kerana ekonomi kita sekarang merudum. Ekonomi kita sekarang merudum. Di pasaran tu tidak ada yang kita boleh tidak ada yang kita boleh make money dan semua pekedai-pekedai restoran sekarang ni rugi. 90% rugi. Disebabkan ketiadaan investor, ketiadaan keuangan di dalam negara, ketiadaan tukar wang. IPF yang ada, hak rakyat tidak dibagi. Okey. Kan? Patutnya macam Saudi aku ada 1-2 ribu, satu tahun tidak ada. Tapi cakap banyak. Jadi tolonglah pegawai. Pegawai hantarkanlah mesej-mesej kepada minister yang berkenaan. Ubahlah. Sayang kesian juga minister yang ada sekarang ni. Minister yang ada sekarang ni tidak bernasib baik. Kerana waktu mereka memerintah semua serba kekurangan. Serba kekurangan. Jadi apa yang kita nak top up lah apa yang tidak ada sekarang ni, buatlah. Jangan nanti ketamkah itu dan ini semua tidak ada. Okey. Jadi nanti kita pulang kabut. Dan duit kita turun lagi, rakyat mati. Okey, baik. Terima kasih apa ni Datuk Gulam. Kami faham apa yang ingin Datuk Gulam lontarkan dan insyaAllah Datuk, jangan risau. It's better late than never sebenarnya. Jadi kita akan dapatkan nanti respon daripada kedua-dua tamu yang berada di studio. Tapi apapun kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya, iaitu kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, keterjaminan makanan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, Datin Zaidah Muhammad Isa, iaitu pengarah bahagian pertanian di Kementerian Ekonomi. Dan kita juga masih lagi tentunya bersama dengan yang berbahagia, Encik Navin Sinnathamby, iaitu Ketua Jabatan Ekosistem Pertanian Digital dan Teknologi Drone di Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun AMDEC. Tadi Abang Kali, apa ni Navin, satu persoalan yang menariklah daripada rakan kita dari Sabah, dan itu mungkin luahan perasaan, luahan apa ni rasa daripada seorang rakyat yang mungkin ingin melihat bahawa yalah semuanya mendapat sesuatu yang menarik sebenarnya hasil daripada terwujudnya kerajaan perpaduan ketika ini. Jadi barangkali Navin boleh komen tentang apa yang disebut oleh pemanggil. Terima kasih Datuk atas soalan yang menarik tadi. Betul Tuan kata. Tapi macam Tuan katakan tadi, orang kata pepatah biar lambat asalkan selamat. Ya. Macam saya kata tadi, Malaysia kini dalam landasan yang terbaik ke arah transformasi digital, khususnya sektor pertanian. Ya. Sebab topik kita pada hari ini menjurus kepada keterjaminan makanan. Betul. Dengan izin Datuk, biar saya berkongsi, tahun ni dalam masa bulan Disember, sebanyak 69 projek akan dilangsungkan berteraskan teknologi digital, khususnya di Sabah. Di seluruh Malaysia, sasaran yang MDEC tetapkan melalui KKD dengan KPKM dengan Kementerian Ekonomi adalah sebanyak 500 usahawan tani yang akan mendapat manfaat daripada teknologi digital, melibatkan otomasi, mekanisasi dan sebagainya. Bagi kami, perkembangan yang menarik menggalakkan. Tapi macam Datin Zaidah kata, objektif topik kita pada hari ini adalah rancangan Malaysia, kajian rancangan Malaysia Penggal Separuh ke-12. Tapi tema yang pentingnya adalah menjana semula ekonomi. Keterjaminan makanan ni tanggungjawab bersama. Maka kerjasama pelbagai pihak, pemegang taruh, rakan ekosistem sangat penting Tuan. So keluhan rintihan yang Datuk kata tadi amat penting sebab kita sebagai rakyat Malaysia bersepadu kena bekerjasama meluahkan supaya input-input ni boleh dimasukkan, ditambah baikkan dalam kajian Penggal Malaysia, rancangan Malaysia ke-12. Mungkin Datin juga ingin memberi respon kepada apa yang dipanggilkan oleh Datuk Gulam. Ya, boleh Tuan. Kalau kita berangka dalam kita menggubal kajian separuh penggal dan juga mana-mana rancangan Malaysia 5 tahun itu Tuan.
kita perancangan itu kita buat secara pendekatan keseluruhan negara. Ya, kita di peringkat pegawai kami ada Interagency Planning Group IAPG, kita juga ada Technical Working Group dan kita juga ada Focus Group. Dan itu di peringkat persekutuan. Tetapi kami juga Kementerian Ekonomi, kami juga pergi ke negeri-negeri, setiap negeri tanpa gagal yang disertai oleh Yang Berhormat Menteri atau Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang mana kita kumpulkan semua input daripada bawah sampai ke atas, daripada atas sampai ke bawah, semua itu kita buatlah. Jadi penglibatan pegawai dan juga rakyat ini, itu yang saya katakan sebagai pendekatan keseluruhan negara dalam kita menggubal setiap rancangan. Dan bagi kajian separuh penggal ini pun sama juga, Tuan. Kita pergi ke negeri-negeri dan kita ada IAPG, TWG dan juga FG itu kita ada. Maknanya exercise ini adalah berulang bagi setiap rancangan, supaya apabila kita menggubal satu-satu dasar pembangunan sosioekonomi jangka sederhana, dia dapat diterima secara baik. Dan kita tahu bahawa dasar ini, rancangan Malaysia ke-12 dan kajian separuh penggal ini adalah satu dasar makro yang menyeluruh. Tetapi bagi setiap sektor pula kita ada dasar peringkat sektoral. Ya, untuk keterjaminan makanan ini, kita ada dua dasar yang menyokong sektoral kepada pertanian, iaitu dasar agro makanan dan juga dasar agri komoditi. Kedua-dua dasar ini telah pun dilancarkan dan dia akan merangkumi satu tempoh 10 tahun, 2021 sehingga 2030. Jadi kalau kita tak ada planning, tidak ada perancangan, tidak ada pendekatan keseluruhan negara, mana mungkin satu dasar peringkat makro boleh diterjemahkan pula di peringkat sektoral. Ya? Jadi bila Datin sebut tentang persoalan ini menarik jugalah. Pastinya saya percayalah Kementerian Ekonomi juga ada sasaran tertentu sebenarnya, dan saya tertarik hati dengan apa yang disebut di sini, iaitu mewujudkan subsektor agro makanan yang berdaya tahan, yang keduanya ialah inklusif, berdaya saing dan mampan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan? Okey, baik. Kalau kita tengok sektor pertanian ini berdaya tahan, yang inklusif, yang mampan, itu semua adalah indikator dalam keterjaminan makanan, Tuan. Kalau kita tengok data yang kita ada ialah kadar sara diri ataupun SSR, self sufficiency ratio. Pada tahun ini kita telah ada data lah. Kita ada 53 item makanan yang kita ukur apakah tahap SSR kita. Alhamdulillah untuk tahun 2022 data yang kita ada ialah 21 item makanan yang kita telah capai, 23 item makanan kita telah capai 100%. Maknanya pengeluaran dalam negara sudah cukup untuk memenuhi permintaan dalam negara. Okey. Dan 21 item makanan masih berada kurang 50%. Jadi itu kita perlu beri penekanan sikitlah. Item yang ini maknanya permintaan itu masih perlu dipenuhi daripada import. Dan kita juga ada lagi item makanan yang skor kita masih rendah lagi. Dan kebergantungan kita kepada import juga tinggi, Tuan. Kalau kita tengok tahun 2021, kalau tak silap saya, kebergantungan nilai import kita ialah 63.6 bilion ringgit untuk makanan. Dan tahun 2022 pula angka ini telah meningkat. Maknanya sama ada kita punya permintaan makin tinggi, penduduk kita pun makin bertambah. Permintaan kita makin tinggi dan kita punya trend pemakanan kita juga telah berubah. Jadi nilai import itu telah meningkat kepada 75.6 bilion pula pada tahun 2022. Jadi perkara-perkara ini bila kita tak tangani isu ini, maka kita punya keterjaminan makanan ini tergugatlah. Jadi apa yang kita nak capai dalam kajian separuh penggal ini yang saya sebutkan tadi sebagai high growth, high value untuk sektor industri pertanian ini, itulah yang kita tekankan, Tuan. Adalah untuk pertanian moden, untuk kita tingkatkan produktiviti, tingkatkan ketersediaan makanan dalam negara, kurangkan kebergantungan kepada import. Okey, pertanian moden. Ini menarik sebenarnya, Navin. Saya suka bila Navin membangkitkan tadi tentang digital agtech ataupun digital agriculture technology.
setakat inilah apa yang telah MDEC lakukan sebenarnya ataupun laksanakan dalam usaha untuk menjamin ataupun memberi keyakinan pada petani-petani bahawa mereka harus beralih kepada the new technology ini. Soalan baik seperti biasa, Tuan. Tapi biar saya huraikan secara lebih lanjut apa yang Datin kata tadi. Sektor agro makanan ni terbahagi kepada 3 subsektor ya. Okay. Pertama, tanaman. Kedua, ternakan. Ketiga, perikanan. Daripada tahun 2018, inisiatif Digital AgTech oleh MDEC, kami telah berjaya melaksanakan sebanyak 30 projek merentasi ke semua subsektor yang saya sebut tadi di seluruh negara. Dan sebanyak 2,000 pelatih atau usahawan tani telah dilatih dalam aspek Digital AgTech. Di mana salah satu kriteria yang ditetapkan oleh bank-bank seperti pihak Agrobank adalah seorang usahawan tani perlu melalui latihan Digital AgTech untuk mendapat pembiayaan untuk adaptasi teknologi moden atau teknologi digital. Ya. Tapi itu adalah setakat tahun 2022 ya. Tahun ni berdasarkan keputusan yang amat menggalakkan dengan sokongan golongan belia negara kita, sasarannya adalah sebanyak 500 usahawan tani untuk memanfaatkan sistem teknologi pertanian pintar atau sistem pertanian moden macam Datin kata tadi di seluruh negara. Khususnya macam saya kata tadi di Sabah sahaja 69 usahawan tani akan dapat teknologi tersebut. Dan sebanyak 60,000 usahawan tani bakal dilatih dalam agenda Digital AgTech seluruh Malaysia. You keep on saying about the new technology. Contoh betul, antara teknologi itu. Bagus Tuan. Okey, sistem, bisa kata contoh, beberapa contoh. Sistem fertigasi pintar. Fertigasi ini merujuk kepada makanan untuk tumbuhan. Okay. Sistem irigasi, pengairan, sistem kawalan perosak, sistem pemantauan tapak ladang. Dulunya petani perlu turun ke tanah untuk mengukur tahap pengairan, tahap pembajaan, berapa kerap kena mengair, berapa kerap kena membaja. Sekarang ni semua menggunakan peranti sensor. Ya? Di mana petani misal kata, saya andaikan saya seorang usahawan tani, saya boleh memantau tapak ladang saya kemungkinan di Sabah ya, dengan peranti sensor menggunakan data real time. Istilah Englishnya data real time. Okay. Untuk petani penting sebab ukuran-ukuran parameter ni, fertigasi, irigasi adalah penting untuk menjamin kualiti produktiviti tanaman mereka. Kualiti pula menjamin pendapatan seorang usahawan tani. Kalau menggunakan teknologi secara berskala, Tuan bayangkan sekarang ni melalui projek perintis. Saya bagi 2 contoh yang baiklah. Projek perintis kami yang pertama dengan PPK. PPK stands for Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat. Ya, sistem fertigasi dan irigasi pintar telah melihatkan keputusan yang memberangsangkan sehingga menampakkan peningkatan produktiviti sebanyak 20%. 20% ni pula Tuan merujuk kepada peningkatan pendapatan sebanyak RM2,000 sebulan seekar. Untuk seorang usahawan tani, keputusan ni amat memberangsangkan. Keduanya, melalui sistem pintar tersebut, petani kini mampu mengeluarkan, misal kata pengeluaran cili tambahan sebanyak 2,000 kilo semusim seekar. Tuan bayangkan kalau semua usahawan tani, petani cili di negara kita menggunakan sistem pertanian moden atau digital, negara kita mampu mengurangkan import atau sekaligus tidak mengimport cili langsung. Kadar import cili buat masa kini 74%, Tuan. Agak tinggi. Tapi kesemua ni mampu ditangani dengan teknologi digital. Sama ada otomasi, mekanisasi dan sebagainya, Tuan. Penggunaan drone itu termasuk under MDEC. Betul, Tuan. Betul. Sebab drone ni istilah Englishnya sekali lagi emerging technology. Atau teknologi yang menjadi perantaraan di antara semua teknologi di bawah revolusi perindustrian keempat. So drone menggunakan peranti sensor, drone menggunakan kecerdasan buatan, menggunakan data raya. So termasuk drone juga. Saya ada soalan juga yang ingin saya lontarkan. Ramai yang suruh saya bertanya soalan ini. Tak tahulah sama MDEC boleh menjawab ataupun Kementerian Ekonomi yang perlu menjawab. Ini berkaitan dengan soal penanaman padi lah di negara kita. Kita menghadapi kekurangan sebenarnya. Sekarang ini pun dah timbul masalah beras yang kurang di pasaran dan sebagainya. Kita terpaksa import. Mereka membandingkan dengan Vietnam sebagai satu contoh yang baik. Vietnam dulu merupakan importer beras yang cukup tinggi. Betul. Tetapi sekarang ini mereka merupakan negara yang
muncul sebagai eksporter beras yang cukup hebat sebenarnya. Apa beza sebenarnya? Is it because of the teknologi yang digunakan ataupun ada perkara-perkara lain sebenarnya, Datin? Nafi tak jawab dulu atau Biar saya ulas dahululah sebelum disokong oleh Datin. Tak sokong pun tak apa. Salah satu faktor utama, Tuan, penggunaan teknologi. Misal kata Tuan, bila Tuan merujuk kepada penanaman padi, cabaran untuk pesawah padi di negara kita di mana pesawah ni tanah dia berpasir. Sekiranya tanah dia berpasir, seorang usahawan tani atau pesawah padi biasanya menggunakan fertigasi untuk mengubat tanah tersebut supaya dia lebih subur. Di mana sistem-sistem ini akan dipantau melalui drone. Di mana Vietnam telah menggunakan sistem-sistem tersebut lama, terlebih dahulu sebelum Malaysia. Tapi tak salah, macam yang kata tadi, biar lambat asalkan selamat. Malaysia kini banyak menggunakan drone. Misal kata, saya bagi contoh, pihak MADA adalah pengeluar padi yang terbesar, disokong dengan kadar IED Barat dan sebagainya. So kini banyak lagi teknologi digunakan untuk memperluaskan pengeluaran padi dengan teknologi moden. Betul. Mungkin Datin ingin menambah. Terima kasih Tuan. Kalau saya boleh tambahlah selain daripada teknologi kalau kita tengok untuk sektor padi lah kita tahu padi ni dia perlu ABC. Air, baja, cahaya. Air memang kita perlu sediakan sistem pengairan yang bagus, yang sempurna, yang efisien. Tapi kalau sistem pengairan kita tak cantik, tak bagus dan kita tidak ada jadual pengairan yang teratur, maka terjejaslah kita punya produktiviti. Baja pun sama. Dan juga baja ini boleh dibantulah Tuan dengan kita punya teknologi. Berapa perlu kita letakkan baja dan racun bagi kita pulihkan tanah dan kita tingkatkan kesuburan tanah kita. Dan yang ketiga, cahaya. Cahaya ini faktor perubahan iklim ni mainkan peranan jugalah dalam kita punya pengeluaran padi. Jadi kalau kita tengok pengeluaran padi ini, memang kita tahu bahawa Mada memang kawasan yang kita punya jelapan padi terbesar dalam negara dan dia supply 60% daripada beras dalam negara keluarnya daripada Mada. Jadi kalau kita nak tingkatkan pengeluaran padi dalam negara, memang nak tak nak kita perlu berhijrah lah. Kita perlu berhijrah dari segi pengurusan tanaman kita, farm management, dari segi sikap kita juga untuk kita beralih kepada teknologi ini. Kita tahu bahawa pesawah kita ramai yang dah berumur, ramai yang dah berusia. Jadi kita punya cabaran lah itu Tuan, untuk kita bawa mereka bersama-sama, mengarus perdanakan mereka lah untuk menggunakan, mengaplikasikan teknologi. Untuk mencapai matlamat yang kita inginkan sebenarnya, Datin, saya percaya bahawa kementerian perlu sebenarnya bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan agensi lain. Ialah kita sentuh tentang Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Kesihatan. Jadi bagaimana dari segi sokongan, dari segi support daripada kementerian-kementerian lain untuk menjayakan program yang disusun atau oleh Kementerian Ekonomi sendiri, matlamat yang diletakkan oleh Kementerian Ekonomi? Saya dah sebutkan tadi yang mana apabila kita merangka rancangan Malaysia ke-12 ini dan juga kajian separuh penggal, kita ada pelbagai platform yang kita libatkan kementerian. Jadi bagi sektor pertanian ini, kita ada dua dasar sektoral yang menyokong kita punya perancangan jangka sederhana dalam rancangan Malaysia ke-12. Kita ada dasar agro makanan 2.0 dan kita juga ada dasar agri komoditi. Dan bagi setiap dasar ini pula mereka ada pelan-pelan yang spesifik. Contoh Kementerian Pertanian, mereka ada pelan security makanan. Mereka juga ada pelan untuk ternakan, untuk aquaculture. Jadi bagi setiap sektor spesifik itu telah ada pelan yang menyokong kepada pencapaian yang telah kita letakkan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan secara spesifik dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, apa yang kita sasarkan untuk Taman Kekal Pengeluaran Makanan, kita mahu tingkatkan kapasiti penggunaan TKPM yang kita ada di serata negara daripada 75.1% kepada 80%. Kita nak tingkatkan pengeluaran lah kerana tanah itu memang telah diwartakan sebagai satu kawasan untuk kita buat pengeluaran makanan, tetapi masih lagi di peringkat belum penuh lah, kapasiti yang tidak penuh. Dan kita juga ada letakkan sasaran dari segi pendapatan ekspor.
pendapatan ekspor kita dalam rancangan Malaysia ke-12 ini kita letakkan 120.9 bilion pada tahun 2022 dan kita perlu tingkatkan kepada 125 bilion pada tahun 2025. Jadi itu adalah antara sasaran yang kita tetapkan di peringkat perancangan makro dan ia telah diterjemahkan, diserakinkan dalam dasar sektoral masing-masing. Secara tahunannya pula Tuan, kita ada belanjawan tahunan di bawah Kementerian Ekonomi. Kami menyelaras peruntukan pembangunan ataupun DE lah yang setiap tahun dibentangkan di Parlimen. Dan bagi setiap projek yang disenaraikan oleh kementerian ini, kita tengok alignment dengan apa yang kita sasarkan, bagaimana ia boleh menyokong pencapaian dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya lupa nak sebutkan tadi kita juga jajarkan kita punya perancangan ini dengan SDG, Agenda Pembangunan Mampan 2030. Bagi sektor pertanian ini, keterjaminan makanan, kita ada satu objektif yang khusus lah, iaitu kelaparan sifa ataupun zero hunger dalam salah satu daripada objektif SDG ini sendiri. Okey, Navin, sesuatu yang penting dan menarik jugalah kita banyak bercakap, terutamanya dalam usaha untuk mentransformasikan sektor pertanian negara sebenarnya ke arah kemodenan lah kita sebut, modern technology dan sebagainya. Tapi are you quite confident sebenarnya bahawa ini boleh dicapai kalau kita melihat kepada sikap petani-petani kita, sikap anak-anak muda kita yang masih lagi tidak begitu yakin sebenarnya untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian itu sendiri? Bagi saya Tuan, bagi pihak MDEC, sudah pastinya jawapannya memang sudah pasti. Sebab daripada tahun 2018 sejak inisiatif Digital AgTech mula dilancarkan sehingga kini, minat golongan muda atau golongan belia dalam sektor pertanian moden ni amat menggalakkan. Sebab bagi golongan muda belia ni, yang menjadi penggalak atau penarik minat mereka adalah dua aspek utama. Satu, teknologi digital. Kedua, daripada aspek rezeki. Sebab konsep pertanian ni seringkali dikaitkan dengan kurang seksi. Istilah yang digunakan kurang seksi. Okey. So golongan belia ni bila nak mencuburi sektor pekerjaan, nak rezeki yang banyak, tak salah. Tapi sekarang bila saya katakan penggunaan teknologi mampu menjana pendapatan tambahan sebanyak RM2,000 sebulan seekar, untuk seorang usahawan tani atau golongan muda, faktor-faktor ini menjadi penggalak atau selain daripada penggunaan teknologi dalam usaha untuk menarik minat anak-anak muda ini, apa lagi yang mungkin kalau kita lihat pada gambar yang lebih besar yang perlu dilakukan sebenarnya? Aspek latihan kesedaran itu penting Tuan. Sebab satunya kesedaran, peningkatan kemahiran. Lebih lagi dengan rangkaian 5G yang sedang diterajui oleh pihak KKD, kesemua faktor ini mampu menggalakkan minat golongan muda sebab fast speed, orang kata kelajuan yang tinggi untuk melihat data real time untuk memantau sektor pertanian. Memang menjadi penarik minat. Betul. Okey, saya nak juga lontarkan satu soalan. Minta maaf lah artinya kalau soalan ini agak sensitif, tapi ianya dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dikatakan ini lebih kepada persepsi sebenarnya kerana mereka tidak memahami hakikat sebenar. Ada yang mengatakan bahawa Kementerian Ekonomi lebih banyak memperkenalkan teori-teori dalam usaha untuk membantu sektor ekonomi negara, tetapi dari segi pelaksanaannya dikatakan tidak berkesan, tidak mencapai matlamat seperti apa yang diharapkan. Apakah persepsi ini sebenarnya dinafikan sekeras-kerasnya oleh Kementerian Ekonomi? Ini memang satu soalan yang sangat provokatif lah. Kementerian Ekonomi ini ialah satu agensi pusat. Dan saya sebutkan tadi bahawa apabila kita merangka satu dasar atau kita menetapkan apa-apa sasaran, memang kita tidak buat secara mendadak ataupun kita tidak melibatkan pihak-pihak lain. Dalam apa-apa sasaran ataupun dasar yang kita gubal, platform itu banyak yang mana kita libatkan daripada top down sehingga kepada bottom up, memang kita libatkan dan kita ada banyak sangat sesi libat urus. Kalau soalan yang kita dapat banyak sangat formula, banyak sangat yang kita buat, tapi
kejayaan itu kita belum nampak. Saya ambil contoh inisiatif yang kita buat, program Intan itu sendiri. Kita tahu memang program ini bukanlah baru. Di Kementerian Pertanian pun telah ada program yang sebegitu rupa. Tetapi inisiatif yang kita buat di bawah Kementerian Ekonomi untuk inisiatif pendapatan rakyat ini, kita buat secara skala yang besar, yang mana kita lantik satu anchor company, satu syarikat peneraju untuk mereka uruskan ladang itu bersama dengan golongan miskin dan miskin tegang. Hasil itu mungkin kita tak boleh nak ukur sekarang lah, Tuan, betul. kerana dia baru peringkat permulaan. Tetapi insya-Allah kita akan ada indikator yang mana kita akan ukur pencapaian bagi setiap program yang kita buat. Inisiatif untuk keterjaminan makanan ini bukanlah inisiatif satu kementerian sahaja. Tidak boleh kita letakkan beban ini hanya kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, hanya kerana nama dia Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tetapi ia sepatutnya menjadi satu inisiatif yang menyeluruh, merentasi semua kementerian, merentasi pelbagai jabatan dan agensi untuk kita sama-sama bantu merealisasikan pertanian ini dan keterjaminan makanan. Betul. Jadi apa yang dimainkan di luar sana lebih kepada persepsi sebenarnya, kerana mungkin mereka tidak memahami tentang tugas dan tanggungjawab dan juga apa yang ingin dilakukan dan akhirnya dicapai oleh Kementerian Ekonomi untuk membahagiakan rakyat secara keseluruhannya. Itu bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Betul. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. Apa ni Navin? Barangkali ada apa lagi yang ingin anda sampaikan? Harapan anda, seruan anda sebenarnya dalam usaha untuk menjamin bahawa negara kita tidak akan menghadapi satu masalah bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan itu sendiri. Selaras dengan kerangka dasar yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang dihormati, fokus tonggak dasar utamanya adalah kemampanan M dengan daya cipta D. Dengan memberikan tumpuan kepada pertanian moden, harapan atau seruan pihak MDEC bersama KKD adalah 3 agenda utama. Yang pertama, bagi usahawan tani yang telah menceburi sektor pertanian, kini tibalah masanya untuk menceburi sektor pertanian secara digital, pertanian moden dan sebagainya. Kedua, bagi golongan muda belia yang belum lagi berkecimpung dalam sektor pertanian, kini tibalah masanya untuk menjuruskan diri dalam sektor pertanian moden, daripada aspek otomasi, mekanisasi dan sebagainya. Yang ketiga yang paling penting, Tuan, macam Datin kata tadi, keterjaminan makanan ini tanggungjawab bersama. Maka semua pihak, termasuk pihak pemegang taruh, kementerian, agensi, rakan ekosistem, semua kena memainkan peranan yang penting dalam membangunkan negara kita yang bersepadu. So maka MDEC bagi pihak KKD mengalung-alungkan sebarang kerjasama dengan pihak Kementerian Ekonomi, pelbagai kementerian lain. Sebab Malaysia, bila kita mengatakan elemen mengukuhkan keterjaminan makanan, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia bersama. Okey, saya nak bagi peluang juga kepada Datin, tapi masa mencemburui kita lah Datin. Jadi saya nak bagi juga 1 minit serangka-ringkasnya apa yang ingin Datin sampaikan. Terima kasih Tuan. Untuk keterjaminan makanan ini, kita tengok banyak inisiatif yang kita buat di peringkat bekalan, memastikan bekalan makanan ini ketersediaan. Tetapi di peringkat orang awam, ini adalah satu pendekatan yang menyeluruh. Kita perlu juga tengok bagaimana permintaan kita yang boleh mengubah shape the consumption behaviour lah. Kalau kita lihat data untuk food waste atau sisa makanan, 17,000 metrik tan sehari kita buang, dan itu adalah 44.5% daripada sisa pepejal. Dan kalau kita terjemahkan ini, 76% sisa memang tak boleh kita elak. Contoh kulit, bawang, tulang. 26% kita boleh, 24% kita boleh elak. Dan kalau kita terjemahkan kepada nilai wang, RM210 sebulan kita bazirkan untuk kita buang makanan yang kita boleh gunakan untuk benda lain. Jadi consumption behaviour kita perlu berubahlah supaya nanti bila kita ada pengurangan permintaan itu, mungkin bekalan nanti kita pun akan boleh ubah juga. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datin Zaidah Muhammad Isa. Tinggi-tinggi terima kasih juga kepada Navin Sinnathambi kerana sudi bersama kita. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Tapi saya percaya kedua-dua tetamu ini tidak mustahil untuk muncul semula di program Ruang Bicara ini untuk bercakap lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu keterjaminan makanan, kerana ini merupakan isu sebenarnya yang cukup penting yang ianya melibatkan seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, terima kasih
kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ini bukan janji kosong sebenarnya. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.